Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan bincangkan bagaimana nak menggunakan hukum-hukum logaritma yang dipelajari dalam mempermudahkan nilai bagi soalan yang diberikan. Di sini Cikgu pilih 3 soalan untuk dibincangkan, dan dalam setiap soalan Cikgu akan tunjukkan bagaimanakah hukum-hukum logaritma yang dipelajari itu digunakan untuk mempermudahkan sehingga kita memperolehi nilai untuk soalan yang diberikan. Okey, kita akan mulakan bagaimana kita akan permudahkan soalan 1. Okey, Cikgu salin soalan 1 dan Cikgu akan tunjukkan bagaimana kita akan gunakan hukum-hukum logaritma dalam penyelesaian soalan. Okey, Cikgu salin soalan 1 dahulu ya. Okay, soalan 1 adalah perhatikan log base-nya adalah 2, 5 didarabkan dengan log 11, 8 dan didarabkan dengan log 5, 11. Okay, perhatikan di sini diberikan 3 sebutan melibatkan log. Okay, pertama ialah log 2, 5, kedua ialah log 11, 8 dan yang ketiga ialah log 5, 11. So, bagaimana kita akan permudahkan ketiga-tiga log ini sehingga kita dapat nilai untuk soalan berkenaan? Bagaimana? Ya, untuk mempermudahkan ataupun menentukan nilai untuk soalan ini, yang penting adalah murid-murid perlu pilih hukum yang dipelajari daripada logaritma. Okey, hukum itu mestilah bersesuaian dengan penyelesaian soalan. Okey, so di sini perhatikan untuk ketiga-tiga sebutan log ini, perhatikan base adalah 2, 11 dan 5. So untuk menyelesaikan soalan jenis ini, untuk menyelesaikan soalan seperti ini, yang penting adalah log yang kita pilih itu mesti mempunyai base yang sama. So untuk tip ataupun cara penyelesaian untuk soalan jenis ini, iaitu untuk mempermudahkan soalan ini, yang penting sekali ialah log untuk ketiga-tiga, base log untuk ketiga-tiga ini mestilah sama. So di sini perhatikan kita ada 2, 11 dan 5. So kita perlu pilih satu base, bukan bersesuaian dengan nombor-nombor ini, bukan bersesuaian dengan nombor-nombor ini, tidak. Kita hanya menentukan ketiga-tiga ini mempunyai satu base yang sama. Untuk selamat, adalah dinasihatkan anda menggunakan base 10. Kenapa base 10? Sebab sekiranya kita tidak dapat selesaikan soalan ini dengan tanpa guna kalkulator, tanpa menggunakan kalkulator, sekiranya kita pilih base 10, soalan itu masih boleh diselesaikan dengan menggunakan kalkulator. Sebab kalau kita gunakan base 10, ya, kita boleh selesaikan sebarang soalan melibatkan log sekiranya log itu adalah base 10, sebab kita boleh gunakan kalkulator. So sebab itu pada awal cikgu katakan kita perlu pilih satu log yang mempunyai base yang sama untuk ketiga-tiga log ini. Dan di sini cikgu nasihatkan base 10. Mengapa base 10? Ya, sekiranya kita tidak dapat selesaikan tanpa guna kalkulator, maka kita boleh gunakan kalkulator untuk menyelesaikan soalan itu, sebab sebarang soalan melibatkan log dan base-nya adalah 10 boleh diselesaikan dengan menggunakan kalkulator. So itulah tujuan mengapa cikgu nasihatkan mengapa anda perlu gunakan base 10. Ada tak base 10 saja? Tidak, anda boleh gunakan sebarang base. Tak ada masalah di sini, anda boleh gunakan sebarang base, tidak semestinya 10. Tapi nasihat cikgu kenapa base 10? Sebab jika kita hadapi masalah, kita menghadapi masalah dalam menyelesaikan soalan, sekiranya tidak dalam base 10, so kita tidak dapat menentukan nilai. So atas sebab itu cikgu nasihatkan
gunakan base yang kita nak pilih itu adalah base 10 supaya sekiranya kita tidak dapat menentukan nilai, kita boleh gunakan kalkulator untuk menentukan nilai. Itu saja. Okey? So, cikgu kata tidak semestinya base 10, sebarang base boleh digunakan, tetapi nasihat base 10. Okey? So, sekarang cikgu gunakan bukan 10, sebarang, tak ada masalah. Cikgu nak buktikan bukan base 10 saja, sebarang base kita boleh gunakan. Okey, katakan sekarang cikgu gunakan satu base, tak kira nombor berapa. Okey, katakan cikgu ambil base 3. Katakan cikgu ambil base 3 di sini. Okey. Kalau cikgu ambil base 3 iaitu log 25, perhatikan di sini. Apabila cikgu nak tukarkan yang ini menjadi base 3, so sekarang perhatikan mengikut hukum ini, kalau masih boleh ingat mengikut hukum ini, kalau cikgu nak tukarkan base untuk log ini, tidak gunakan M, cikgu pilih satu base yang baru iaitu log C. Jelas? Sekiranya cikgu pilih satu base yang baru, tidak gunakan M dan N ini, maka yang ini mengikut hukum ini adalah log Mn sama dengan log Cn bahagi dengan log Cn. Masih ingat tak? Okey, so mengikut hukum ini, cikgu tak nak gunakan 2 sebagai base, cikgu tak nak gunakan 5 sebagai base. Sebaliknya cikgu pilih satu nombor yang baru, memang tidak ada kaitan langsung dengan 2 dengan 5. Katakan cikgu pilih log 3. Okey, so base sekarang ialah log 3. Jelas? Kalau cikgu pilih log 3, mengikut hukum ini, cikgu padamkan yang ini. Okey, adalah sama dengan log 35 bahagi dengan log 32. Jelas? So maka yang ini ataupun log 25 ini, base 2 ini cikgu pilih satu iaitu log 3. Okey, so cikgu nasihatkan untuk selesaikan soalan seperti ini, yang penting itu log itu mesti berada pada satu base yang sama. So di sini mula-mula kita boleh gunakan base 10, tetapi tidak semestinya 10, sebarang base. Mengapa 10? Itu untuk memastikan sekiranya kita tidak dapat selesaikan tanpa guna kalkulator, kita masih boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Itu tujuan cikgu nasihatkan guna 10. Tapi tidak semestinya, sebarang base anda boleh gunakan. So di sini untuk buktikan cikgu pilih base 3. Kalau cikgu tukarkan log ini kepada base 3, maka ini pun perlu ditukarkan kepada base 3 dan yang ini pun perlu ditukarkan ke base 3. Sebab cikgu kata nak selesaikan soalan seperti ini, ia mesti dibawa kepada satu base yang sama. So di sini perhatikan cikgu pilih base 3. Mengikut hukum yang dipelajari, cikgu dah tukarkan log 25 menjadi log 35 bahagi dengan log 32. Jelas? So kita akan gunakan yang ini untuk yang lain juga. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, so sekarang cikgu pastikan bahawa setiap log ini base-nya adalah 3. So yang ini kalau cikgu tukarkan kepada log base 3, maka ini adalah log 35 bahagikan dengan log 32. Okey, kemudian darab. Jelas? Okey, yang ini pula sama log 38 bahagi dengan log 311. Okey, darab dengan log 311 bahagi dengan log 35. Okey, perhatikan di sini. Okey, so sekarang perhatikan setiap satu ini cikgu dah tukarkan kepada base 3. Perhatikan semua. Asalnya 2, cikgu dah tukarkan kepada base 3. Asalnya 11, cikgu dah tukarkan kepada base 3. Asalnya 5, cikgu tukarkan kepada base 3. Okey, perhatikan sekarang. Okey, nilai ini dengan nilai ini sama. Okey, so kita boleh hapuskan. Jelas? Nilai ini dan nilai ini sama, kita boleh hapuskan, iaitu log 3, 11, log 3, 11. So yang ini dengan yang ini sudah dihapuskan, yang ini dengan yang ini sudah pun dipermudahkan, iaitu menjadi 1.
So yang tinggal sekarang ialah log 38 bahagi dengan log 32. Jelas? Tetapi anda perhatikan kita ada 2 di sini dan 8 sini. So 8 ini kita boleh tukarkan menjadi 2 kuasa 3. Masih ingat tak murid? So yang ini adalah sama dengan log 3 2 kuasa 3 bahagi dengan log 3 2. Jelas? Sekarang mengikut hukum iaitu log A n adalah sama dengan n log A n. Mengikut hukum ini maka okey, perhatikan di sini maka okey, yang 3 ini cikgu bawa ke hadapan. So 3 log 32 bahagikan dengan log 32. Okey, perhatikan sekarang log 32 log 32. Okey, yang ini sudah menjadi 1. So di sini jawapan adalah 3. Okey, sekarang perhatikan bagaimana seperti mana yang cikgu sebutkan awal. Apa yang cikgu sebutkan, sekiranya ini log ini tidak boleh diringkaskan tanpa guna kalkulator, maka sekiranya kita pilih dia sebagai log 10, ia boleh diselesaikan dengan menggunakan kalkulator sebab sebarang nilai base 10 boleh ditentukan daripada kalkulator. Tetapi cikgu kata tidak semestinya. So yang penting untuk menyelesaikan soalan ini ialah pastikan setiap satu itu berada pada base yang sama. Itu yang penting. Tidak semestinya 10. So untuk buktikan, cikgu pilih selain daripada 10, di sini cikgu pilih 3. Iaitu tidak ada kaitan langsung di antara 2, 11 dengan 5. So yang penting pastikan mengikut hukum yang dibenarkan dalam logaritma kita gunakan dan bagaimana ia digunakan sebaik mungkin untuk penyelesaian soalan. Jelas? Okey, so cikgu dah tunjukkan bagaimanakah hukum yang dipelajari di bawah logaritma itu digunakan dalam penyelesaian soalan ini, iaitu soalan kata permudakan yang berikut. Okey, ataupun tentukan nilai bagi soalan ini selepas dipermudahkan. So cikgu tunjukkan langkah kerja dalam menyelesaikan soalan ini. Cikgu tunjukkan juga hukum-hukum yang dipelajari dalam logaritma. Jelas? Okey, pastikan bagaimana. So di sini cikgu nasihat yang penting soalan jenis ini yang penting adalah memastikan log mesti mempunyai base yang sama. Jelas? Okey. Kalau anda sudah faham cara penyelesaian soalan 1, semestinya akan permudahkan anda bagaimana nak selesaikan soalan 2. Jelas? Okey, sekarang seperti mana kita bincang dan apakah hukum yang digunakan dalam penyelesaian, cuba kita bandingkan dengan penyelesaian soalan 2. Okey, kita padam soalan 1, kemudian salin soalan kedua. Okey, kita padam. Okey, kita salin soalan kedua. Okey, perhatikan soalan kedua adalah soalan kedua adalah log A P kuasa 2 darab log Q A dibahagikan dengan log Q P. Okey, perhatikan di sini. Di sini tidak melibatkan nombor. Di sini ia tidak melibatkan nombor seperti mana soalan 1. So di sini tidak ada pilihan. Di sini tidak ada pilihan. So sebenarnya yang penting tak kira apa yang terlibat dalam soalan ini, yang penting untuk mempermudahkan ataupun menyelesaikan soalan ini, yang penting adalah setiap log yang terlibat ini mesti berada pada base yang sama. Itu yang penting. So di sini perhatikan base-nya adalah A, yang ini base-nya adalah Q dan di sini adalah Q. So di sini kita pilih satu yang tidak ada kaitan langsung dengan ketiga-tiga ini. Katakan cikgu pilih log C. Okey, apa yang cikgu maksudkan sekarang ialah iaitu cikgu ambil yang bawahnya, iaitu log QP ini. Cikgu tak nak jadikan log baru ini base-nya bukan Q, bukan P. Selain daripada ini cikgu pilih satu yang baru. Jelas? So mengikut hukum iaitu log
mn adalah diberitahu bahawa log cn bahagi dengan log cm. Masih ingatkan cikgu ulang balik setiap kali cikgu buat soalan. Sebab apabila kita ulang beberapa kali, hukum-hukum yang kita pelajari itu boleh dihafal dengan mudah. Sebab itu setiap kali cikgu buat soalan, cikgu ulang balik hukum-hukum itu bukan apa untuk akan memudahkan kita menghafal hukum-hukum tersebut. Jelas? Okey, so mengikut hukum ini, so sekarang cikgu pilih setiap log di sini base-nya menjadi C. Jelas? So di sini adalah sama dengan log C P kuasa 2 dibahagikan dengan log C A. Okey, darab dengan log C A dibahagikan dengan log C Q. Okey, yang ini maksudnya adalah bahagi. So bahagi log, perhatikan log CP, log CP bahagi dengan log CQ. Jelas? Okey, yang ini pula 2 itu bawa ke hadapan. So menjadi 2 log CP bahagi dengan log CA darab dengan log CA bahagi dengan log CQ. Okey, so seperti mana dipelajari dalam pecahan, apabila bahagi itu ditukar menjadi darab. Ya, semasa pecahan apabila bahagi itu ditukar menjadi darab, yang bawah ini ke atas jadi log CQ. Okey, yang atas itu di bawah menjadi log CP. Jelas? Okey, sekarang perhatikan, boleh tak kita permudahkan? Dia satu persatu. Log CP, log CP boleh dipermudahkan. Okey, log CQ, log CQ. Okey, boleh dipermudahkan. Okey, perhatikan log CA, log CA dipermudahkan. So maksudnya semua ini sudah pun dipermudahkan, yang tinggal adalah 2. Okey, jelas? So sekarang perhatikan, bukannya susah. Sekiranya murid-murid dapat menggunakan hukum-hukum logaritma yang dipelajari bersesuaian dengan kehendak soalan, soalan itu bukannya susah. Okey, yang penting itu murid-murid perlu menghafal semua hukum-hukum logaritma dan menggunakan hukum-hukum yang bersesuaian dengan penyelesaian soalan. Bukan kita gunakan sebarang hukum. Dan hukum yang kita hafal itu dan kita nak guna itu mesti bersesuaian dengan penyelesaian soalan. Bukan kita pilih mana-mana hukum yang dipelajari di bawah logaritma. So sekarang perhatikan, cikgu tunjukkan bagaimana mudahnya mempermudahkan soalan yang nampak rumit ini apabila menggunakan hukum logaritma yang dipelajari. Jelas? Okey, so ini adalah cara penyelesaian. Dalam masa penyelesaian juga cikgu tunjukkan bagaimana hukum yang dipelajari dalam logaritma itu digunakan dalam penyelesaian. Okey, so cikgu harap contoh kedua akan menambahkan lagi pengetahuan anda bagaimana nak permudahkan soalan-soalan jenis yang kita sedang bincangkan. Okey, sekarang kita pilih soalan 3 dan tengok bagaimanakah ataupun hukum mana kita akan gunakan dalam permudahkan soalan ataupun menentukan nilai. Okey, selepas dipermudahkan. Okey, cikgu padam soalan kedua dan salin soalan yang ketiga. Okey, padam soalan kedua. Okey, perhatikan sekarang. Okey, cikgu salin soalan ketiga. Soalan ketiga adalah log 3 punca kuasa 25 darab log 6/27 darab dengan log 5/6. Okey. So sekarang perhatikan, kita ada satu lagi contoh soalan untuk dibincangkan. Dalam mempermudahkan soalan yang diberikan melibatkan 3 dan ketiga-tiga log ini mempunyai base yang berlainan 3, 6 dan 5. Tidak ada kaitan langsung. So seperti mana yang cikgu maksudkan, sekiranya nak permudahkan soalan seperti ini, iaitu melibatkan log, yang penting itu base mesti disamakan, iaitu log 3 iaitu base itu dan log 6 dan log 5
base itu perlu dibawa kepada satu base yang sama. Tak semestinya berkaitan dengan 3, 6, dengan 5. Tidak semestinya berkaitan. Mana-mana nombor boleh digunakan. So seperti mana pada awal video cikgu maksudkan, okey, cuba pula kita gunakan base 10. Sekiranya berlaku kesurumitan tanpa guna kalkulator, mungkin kita boleh gunakan kalkulator untuk menjawab soalan ini. So cuba kita gunakan base 10 dalam penyelesaian soalan ini. Tak pasti akan guna kalkulator ataupun tidak, tapi nak cikgu tunjukkan yang base 10 juga boleh digunakan dalam mempermudahkan soalan ini. Jelas? Okey, seperti mana yang cikgu maksudkan di awal, cikgu nak gunakan base 10 untuk penyelesaian soalan ini. Okey, so kalau cikgu gunakan base 10, yang ini akan menjadi base 10 punca kuasa 25 bahagi dengan base 10 3. Dari mana kita perolehi? Ya, daripada hukum log, iaitu log n sama dengan log Cn bahagi dengan log Cn. Mengikut hukum ini. So, perhatikan, setiap kali cikgu lakukan penyelesaian, cikgu tulis apakah hukum logaritma yang digunakan dalam penyelesaian, seperti mana yang cikgu nasihatkan. Mengapa perlu setiap kali diulang? Supaya anda mudah hafal hukum-hukum logaritma. Jelas? Okey. So sekarang mengikut hukum ini, dan cikgu pilih nak jadikan semua menjadi log 10. Okey, perhatikan. Darab dengan yang ini akan menjadi log 10 27 bahagi dengan log 10 6. Okey, so didarabkan dengan log 10 6 bahagi dengan log 10 5. Okey. Okey, yang ini punca kuasa 25 juga boleh ditulis sebagai 5 indeks 1/2. Jelas? So mengikut ini, so kita akan tulis ia sebagai log 10 5 1/2 bahagi dengan log 10 3 darab dengan 27. So 27 masih ingat tak? 27 ini ialah 3 kuasa 3, iaitu 3 darab 3 9 darab 3 27. So 27 ini cikgu boleh tuliskan 3 kuasa 3 ataupun 3 indeks 3 ya. So di sini kita akan tukarkan yang ini menjadi log 10 3 kuasa 3 bahagi dengan log 10 6 darab dengan log 10 6 bahagi dengan log 10 5. Okey, jelas? Okey, perhatikan sekarang. Okey, yang mana kita boleh permudahkan? Okey, sebelum permudah itu kita pindahkan nombor-nombor ini. Okey, yang ini pindah menjadi 1/2 log 5 log 10 5 dibahagikan dengan log 10 3. Jelas? Okey, didarabkan dengan 3 bawah ke hadapan. So log 10 3 dibahagikan dengan log 10 6. Jelas? Yang terakhir pula darab dengan log 10 6 bahagi dengan log 10 5. Jelas? Okey, perhatikan sekarang log 10 5 log 10 5. Okey, dipermudahkan. Okey, log 10 6 log 10 6 dipermudahkan. Okey, log 10 3 log 10 3 dipermudahkan. Okey, so sekarang perhatikan yang tinggal adalah, perhatikan, okey, yang ini dah, semua ini sudah dipermudahkan. Yang tinggal adalah 1/2 daripada sini didarabkan dengan 3 daripada sini. 1/2 darab 3. Okey, yang lain itu sudah pun dipermudahkan. So jawapan akhir adalah 3/2. Okey, so perhatikan di sini dalam mempermudahkan ketiga-tiga soalan ini, perhatikan bagaimana hukum yang dipelajari dalam logaritma. So kita pilih yang bersesuaian dengan penyelesaian soalan. So seperti mana yang cikgu maksudkan, untuk mempermudahkan ketiga-tiga jenis soalan ini, yang penting adalah yang itu perlu log-log yang terlibat dalam soalan itu perlu dibawa kepada satu base yang sama. Okey, apabila kita dah bawa kepada satu base yang sama mengikut hukum, kita tengok
yang mana boleh dipermudahkan kita permudahkan, dan cikgu dah tunjukkan 3 contoh soalan bagaimana kita pilih satu log yang tidak ada kaitan dengan soalan dan kita gunakan hukum yang dipelajari dan kita tukarkan kepada bentuk baru. Selepas itu bagaimana kita permudahkan log-log yang terlibat dalam soalan itu sehingga kita memperolehi nilai yang sepatutnya daripada soalan berkenaan. So cikgu harap 3 contoh yang cikgu pilih bincang dalam video ini dapat membantu murid-murid memahami bagaimana nak memilih hukum yang betul daripada hukum-hukum logaritma dan bagaimana hukum yang dipilih itu digunakan dalam penyelesaian soalan. So sekiranya anda berpuas hati dengan apa yang cikgu bincangkan dalam video ini, seperti biasa berikan thumbs untuk cikgu. Dan untuk mendapatkan lebih banyak video berkaitan dengan logaritma ataupun set ataupun indeks, anda pastikan subscribe channel cikgu. Okey, dan terima kasih.